Tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang berbahagia Encik Raja Nur Azri, Raja Nur Afendi untuk menyampaikan taklimat mengenai Pusat Kembangan Pendidikan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari ya. Syukur Alhamdulillah kita dah selesai majlis alu-aluan pada baru sebentar tadi, dan diharapkan segala yang ada pada hari ini ya, yang kita yang berada pada hari ini dapat memanfaatkanlah dan mengambil ya semangat daripada pelajar kita yang cemerlang sebentar tadi. Baik, seperti yang sedia maklum, saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Raja Nur Azri bin Raja Nur Afandi, Ketua Bahagian Akademik dan Pentadbiran Pusat Kembangan Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, so penerangan pada hari ini kita lebih berfokus kepada pusat kembangan pendidikan khususnya. Ya. Perkara pertama yang saya ingin tekankan di sini, tuan-tuan dan puan-puan adalah pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya. Adalah pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, dan tuan-tuan dan puan-puan juga adalah pelajar fakulti masing-masing. Bukan, kami hanya berperanan sebagai pengurus bagi pihak fakulti. Ya. Anda bukan pelajar Pusat Kembangan Pendidikan, anda adalah pelajar fakulti anda sendiri. Ya. Oh, kesian dah. Siapa? Dia ada selingan sikit, tak apa. Okey. Sebab apa saya bagi penekanan di sini? Kalau di luar, kalau sebut anda pelajar mana? Pelajar Pusat Kembangan Pendidikan, orang tak tahu Pusat Kembangan Pendidikan tu apa. Saya pelajar Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, ya. Itu je yang saya ingin berikan penekanan di sini. Ya. Sebab seperti mana yang dimaklumkan oleh yang berbahagia TNC sebentar tadi, ya, program-program yang ditawarkan adalah sama seperti mana yang ditawarkan dengan pelajar sepenuh masa. Ya. Cuma kaedah pengajaran, pembelajaran tuan-tuan dan puan sahaja berbeza. Bukan berbeza dari segi konteks akademiknya. Berbeza dari segi konteks masanya sahaja. Maknanya kuliah dilaksanakan selepas waktu pejabat ataupun pada setiap hujung minggu sahaja. Ya? Itu je jelas. Ya? Dari segi jam kredit sama, tak ada isu di sini. Pengijazahan pun sama. Anda akan duduk di dalam dewan ini bersama-sama dengan pelajar sepenuh masa di dalam. Masa itu dah tak ada nak tidak, anda pelajar PKP ke? Anda pelajar ni, tak ada, anda pelajar fakulti. Ya. Jangan masa konvo nanti, saya pelajar PKP, mau kena nak ni lah. Kan? Nanti mau kena marah dengan pegawai petugas tu. Dia tengok fakulti. Setiap fakulti dia ada warna dia. Ya. Jubah dia masing-masing. Ya. Okey, baik. Itu peringkat awal yang saya ingin tekankan di sini. Apabila berada di Universiti Kebangsaan Malaysia, anda adalah pelajar. Saya tahu, saya hormat tuan-tuan dan puan. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan ni ada yang datuk, ya, ada yang berpangkat lebih tinggi lagi, ya, berjawatan lebih tinggi di organisasi masing-masing atau di pusat-pusat atau organisasi yang lebih besar. Tetapi saya akui juga, apa-apa pun, apabila datang ke Universiti Kebangsaan Malaysia, kami akan layan sebagai seorang pelajar di universiti ini. Ya, harap memahamilah, ya, dalam situasi sebagai seorang pelajar. Adab seorang pelajar dengan gurunya, begitulah. Ya, di organisasi kita bekerja macam biasa. Ya, kekalkan. Tapi bila universiti, anda adalah sebagai seorang pelajar. Ya, layanan yang kami akan berikan semua sama rata. Tak ada yang istimewa. Ya, ya, harap maklum tentang perkara itulah. Okey, itu baru mukadimah. Yang saya ingin bagi penekanan di sini, apabila anda ada di Pusat Kembangan Pendidikan, anda akan merujuk di laman web ini. Ya,
Kalau siapa yang belah sini tengok belah sini, siapa belah sini tengok belah sana. Siapa yang belah sini nak tengok sebelah sini pun boleh juga, kan? Okey. Anda adalah pusat rujuk laman web Pusat Kembangan Pendidikan. Di sinilah segala input yang perlu tuan-tuan dan puan ketahui, ya, sepanjang pengajian, ya, berada di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita teruskan. Bila masuk www.ukm.my/kembangan, sila ingat laman web tersebut, ukm.my/kembangan. Anda akan merujuk apa-apa maklumat semua berada di sini. Inilah mekanisme kita, mekanisme perhubungan kita sepanjang pengajian. Lepas ni tuan-tuan dan puan dah tak ada kat sini dah. Yang mana kampus Bangi boleh kita jumpa. Yang kampus-kampus lain, kita ada di kampus Alostar, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching, Kota Baru, ya, Beteri semua ada program-program ini. Yang mana kampus Bangi tidak ada masalah. Tetapi yang lain-lain ni, macam mana nak hubungi kami, macam mana nak tahu maklumat, inilah dia laman web Pusat Kembangan Pendidikan. So masuk laman web Pusat Kembangan Pendidikan, saya akan beri penekanan kepada kalender akademik. Saya yakin bila dah masuk, inilah dia paparan dia, ya. Nanti tak lama lagi kita nak tukar warna merah bagi nampak gah merah dia tu. Kita akan pergi kepada kalender akademik. Inilah kalender pengajian tuan-tuan dan puan-puan sepanjang berada di UKM. Ya, 1 tahun ada 2 semester pengajian. Ya, 2 semester pengajian. Kalender yang besarkan sikit, boleh tak? Saya ni nama je pakai kacamata, saya pun tak nampak. Dah besar macam tu pun saya tak nampak. Maklumlah umur dah meningkat kan. Baru 25. Okey, baik. So hari ini merupakan pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan berada di semester 1, 14, 15. Ya. Setiap 1 tahun ada 2 semester pengajian. Ya. Tahun hadapan pula, pada awal tahun kita akan keluarkan pula kalender untuk semester sesi akademik 2015-2016. Itu untuk tahun 2015. Kalau untuk tahun ini, dan ini dah merangkumi tahun 2015, maknanya setiap September kita akan update. Okay? So bermula pada anda pendaftaran hari ini, dan pendaftaran pelajar semasa ni adalah pelajar-pelajar sedia ada, pelajar-pelajar senior. Dia akan mula daftar pada 29 September. Dia open sehingga 5 Oktober. Dan sesi pembelajaran tuan-tuan dan puan akan bermula pada 6 Oktober. Kenapa 6 Oktober ni? Saya cuti raya haji lagi ni. Tak apa. Nama je bermula sesi pembelajaran 6 Oktober. Tapi yang paling penting, tengok jadual kuliah. Bila kuliah tuan-tuan dan puan akan bermula. Okey? Dan kita ada cuti pertengahan. Lepas tu ada sambung lagi sesi pembelajaran, ada cuti ulang kaji dan ada peperiksaan. Peperiksaan ini 3 minggu. Ya. Dan diharapkan apa yang saya selalu tekankan, setiap kali pendaftaran, tarikh peperiksaan ini selama 3 minggu perlulah dibooking dari awal-awal lagi oleh tuan-tuan dan puan. Booking siap-siap, 3 minggu, exam, tak boleh kacau. Say no to kahwin buat masa ni dulu. Exam, cakap dengan tunang, abang nak exam dulu. Lepas pada tu kita boleh atur. Kursus-kursus cakap dengan bos, 3 minggu ni saya exam. Saya tak boleh. Ya. Cakap dekat apa lagi? Apa-apa lah. Ya. Apa-apa aktiviti rutin harian dilibatkan pribadi atau kerjaya tuan-tuan dan puan, kalau boleh peperiksaan ini tarikh minggu ini perlulah booking siap-siap. Sebab kami tidak dapat menentukan seminggu tu adalah peperiksaan tuan-tuan dan puan. Mungkin dalam seminggu ada 2 kali exam atau 3 kali. Atau minggu kedua 3 kali, minggu ketiga 3 kali. Kita tak tahu tarikhnya sebab kita akan susun atur jadual
apabila semuanya sudah selesai lengkap kitarannya. Okey? Di situ baru kita keluarkan jadual peperiksaan, baru tuan-tuan dan puan tahu bila peperiksaan sebenarnya yang perlu tuan-tuan dan puan duduki. Okey? Ada dua tu. Dan cuti semester tak ada sebarang permasalahan. Ya. Semester kedua akan bermula sahaja pada kuliah dia 16 Mac. Pada masa itu, anda bukan pelajar baru. Anda adalah pelajar semasa. Pelajar yang baru akan masuk nanti, dia akan sama macam mekanisme di sini, tapi semester kedua kita lebih fokus kepada program pasca siswazah saja, iaitu program siswazah saja. Kena familiar ya, pasca siswazah. Kalau sebut pasca siswazah tu siswazah lah. Pra siswazah tu program sarjana muda. Ya, pasca siswazah tu program sarjana. Sarjana tu apa? Master. Doktor falsafah tu apa? PhD. Kadang-kadang orang lebih suka sebut yang orang putihnya. Sebab tahu, oh PhD. Sebut doktor falsafah tak tahu. Macam itulah. Ya? Yang sarjana muda, apa dia? Degree, bachelor. Apa dia? Okay? Kena familiar dengan tu. Ya? Nanti kena biasakanlah. Ya? Peringkat awal ni. Dan sama juga kitarannya. Ya? Sampai habis dan ada waktu peperiksaannya. Mungkin tuan-tuan dan puan tertanya, kenapa ada semester ketiga tu? Semester ketiga ni, kita hanya fokus kepada program-program prasiswazah yang tertentu sahaja. Iaitu program Fakulti Ekonomi dan Pengurusan dan juga program Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Ya. Yang mana mereka ni kuliah dia lebih kita ada fokus, dan tujuan kita adakan semester pendek ni, semester ketiga ni, semester pendek ni untuk kertas-kertas atau mereka memperbaiki paper. Ya. Kalau tidak, tak perlu pun. Kenapa Fakulti Pengajian Islam tak ditawarkan semester pendek? Sebab tak boleh. Fakulti Pengajian Islam memang hanya 2 semester saja. Sebab nama pun PBJJ, jarak jauh. Ya. So jangan nak minta semester 3 itu diwujudkan. Sebab semester itu memang amat pendek. Tidak sesuai untuk tuan-tuan dan puan mengikuti pengajian sepanjang tempoh berkenaan. Rehat. Kita bagi rehat. Relax dulu. Lepas tu besok belajar balik. Jangan fikir nak habis cepat. Fikir fokus, yang penting nak dapat 4 je. Target 4 je ni. 4 ni. Ni semua ni saya nampak muka 4 ni. Semua 4 ni. Saya nampak muka 4. Kita tengok semester by semester. Mula-mula 4. Tengok turun ke naik. Kalau dia naik, dia tak naik lah. 4 juga. Kalau meter dia turun, 3.9, 3.5, 2, 1. Ada yang gagal berhenti. Tu kita saksikan lah. Ya. Itu lumrah. Ya. Tapi hari ini saya memang garanti bagi anda, PNGK semua 4. Jangan risau. Tengok exam nanti. Dapat tak 4 balik? Kekalkan. Ya? Alright. Ini kalender akademik. Balik print. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan pun dah terima masa surat tawaran tu. Dalam atas talian tu, online tu. Ya? Kalau tercicir, boleh print. Tak ada masalah. Bila-bila masa, di mana saja, anda pun ada aplikasi telefon pintar, ada Galaxy Tab apa semua, boleh. Kita boleh PDF kan, boleh save dalam tu. Ya? Okay, next. Seterusnya, perkara kedua yang perlu diberi pendekatan ialah tarikh-tarikh penting. Inilah yang perlu tuan-tuan dan puan patuhi sepanjang tempoh pengajian. Ya. Kita ada tarikh-tarikh penting untuk prasiswazah, kita ada tarikh-tarikh penting untuk siswazah. Yang mana kita ada minggu tambah atau gugur khusus bermula pada 6 hari bulan hingga 19 Oktober. Kita bagi tempoh 2 minggu je untuk tambah atau gugur khusus. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan ada terima senarai bor khusus ditawarkan Ada kan? Okey. Dah dapat kan apa khusus yang perlu diikuti pada semester ini? Okey? Okey. Nanti saya akan ceritakan kenapa.
Apa yang perlu saudara, tuan-tuan dan puan lakukan selepas itu. Ya, simpan tu dulu. Yang seterusnya minggu ketiga keempat kita ada minggu gugur khusus. Ya. And then kita ada minggu tarik diri khusus. Ya. Yang mana tarik diri khusus ini kita beri tempoh bagi tuan-tuan dan puan menimbang semula tahap kemampuan lah. Kalau tak mampu nak ikuti 6 khusus sepanjang semester pengajian tu boleh dibenarkan. Tetapi implikasinya anda kena tunggu kursus tu ditawarkan semula baru boleh ikut. Dan tak mungkin anda akan habis dalam tempoh 4 tahun yang telah ditetapkan. Yang PBJJ terutamanya. Maupun program-program yang secara separuh masa ni. Kelas malam atau hujung minggu. Itu implikasi dia. Anda kena ikuti. Kalau boleh, saya nasihatkan cuba penuhi dan ikuti kursus-kursus yang ditawarkan pada semester berkenaan. Jangan tarik diri kursus sebab dia akan memberi kesan. Terutamanya prasiswazah dia akan beri kesan dari segi prasyarat. Bila prasyarat, kalau kursus tu tak ditawarkan, pada kursus maknanya ada tahap 2. Dia tak boleh ambil selagi tak lulus tahap 1 punya kursus. Tu kena lihat buku panduan masing-masing, lihat struktur program, struktur kursus yang telah diaturkan tu. Maknanya kena tunggu pelajar semester 1 15-16 datang daftar baru boleh ikuti dengan dia orang. Tapi nak ikuti dengan dia orang kena tengok juga jadual kelas kuliah saudara tuan-tuan dan puan. Tak clash ke? Clash ke? Kalau clash tak boleh. Ya. So cuba penuhi. Kita aturkan sebaik yang mungkin. Susun elok, cantik je, ikut je, follow je. Tak ada masalah. Boleh tamat pada tempoh yang ditetapkan. And then pengesahan pendaftaran untuk masuk peperiksaan. Tarikh ni memang penting. Nanti selepas ini saya akan tunjukkan sistem yang mana tuan-tuan dan puan kena membuat pendaftaran kursus sendiri. Ya, pada setiap semester begitu, kena buat pendaftaran secara atas talian. Kali ni je datang ke sini. Lepas ni dah tak perlu datang dah. Di mana-mana saja, di rumah, di Sabah, Sarawak boleh buat. Ya. Okey. Dan masa membuat pendaftaran kursus tersebut, kita akan nyatakan tempoh pengesahan pendaftaran. Tujuan kita laksanakan ni untuk mengesahkan apa yang didaftarkan oleh tuan-tuan dan puan pada semester berkenaan. Kerana ada kes yang berlaku, dia tersilap daftar kursus. Dia kena duduk di kursus tu juga. Sebab dia dah daftar kursus tu, sedangkan dia ambil kursus lain. Sebab itulah kita bagi tempoh seminggu untuk buat pengesahan. Semak balik, betul tak apa yang aku daftar kursus ni. Jangan ikut kawan. Ya? Kalau ikut kawan, dia akan jadi susahlah kepada tuan-tuan dan puan. Ikut struktur yang kita telah rencanakan. Ya? Dan begitu juga mohon kantung pendaftaran. Ini untuk tangguh pengajian lah. 1 semester. Maknanya kita bagi tempoh dalam tempoh 10 minggu. Ya? Apabila tangguh ni ada kes-kes tertentu lah. Boleh rujuk balik apa dia yang menyebabkan tangguh. Dalam buku panduan fakulti ada dinyatakan apa yang boleh membenarkan anda tangguh. Ya? Biasanya pelajar-pelajar yang melalui PKP ni banyak dia punya urusan. Maklumlah kita ni pun dah berkeluarga kan, ada anak-anak kan. Banyak perkara yang kita nak kena selesaikan. So kalau nak mohon tangguh tu pertimbangkan yang sebaiknya supaya tidak menjejaskan prestasi dan juga implikasi dari segi pembelajaran di masa akan datang. Dan kita ada pendaftaran awal untuk semester 2 2014-2015. Pendaftaran awal ni lah maknanya bermula 16 Mac tu kan, dah start kuliah kan. Tempoh yang kita bagi ni, inilah kursus-kursus yang perlu tuan-tuan dan puan daftar pada semester 2 nanti. Kita dah siap dah, cuma daftar saja berdasarkan jadual kuliah yang telah diberikan. Nanti saya tunjukkan contoh jadual kuliah. Dan juga peperiksaan akhir. Setiap seminggu ni memang kita tentukanlah 3 minggu, 4 minggu. Memang benda tu kita dah tentukanlah. Okey. Siswazah pun begitu. Tapi kalender siswazah ke atas sikit, dia ada perbezaan sikit lah. Ya? Perbezaan dari segi tarik diri kursus
dia panjang sikit. Mohon gantung pendaftaran dia pendek. Tapi untuk siswazah, saya nasihatkan anda tak perlu nak gugur kursus pun. Sebab kursus-kursus yang ditawarkan kepada anda 2 subjek je atau 3 subjek. Kenapa nak gugur? Kan? Kalau ambil 2 pun belum tentu dapat 4. Kan? Betul tak? Kalau ambil 2 kursus pun belum tentu dapat 4 PNG sempat. Yang kawan kita tadi yang cemerlang tu 3 kursus, dia PNJS 4. Dia tak gugur pun. Boleh kan? Saya rasa tak ada masalah. Cuma perbezaan tu kita tengok. Okay? Next. Baik. Seterusnya kita akan pergi jadual kuliah. Saya akan tunjukkan contoh. Yang ni mode eksekutif. Okay. Jangan laju sangat. Dia nanti orang ni. Anda bila nak tengok jadual, anda sekarang ni dah pelajar semasa. So pergi ke pelajar semasa, dia akan ada mengikut mode eksekutif, mode PBJJ dan sebagainya. Bagi program-program yang kuliah selepas waktu berjabat ataupun hujung minggu, ya, dia adalah mode eksekutif. Kita namakan mode eksekutif. Ya. Bagi program pelajar PBJJ, kena jelas itu. Ini saya tunjukkan contoh bagi pelajar eksekutif. Ya. Tunjukkan contoh, maknanya dalam ni lah kita akan nyatakan apa pengumuman-pengumuman. Kalau ada sebarang pembatalan kelas ataupun sebarang perkara-perkara yang kita ingin maklumkan melalui ini. Ya. Sila rujuk sebelum pergi ke kelas lah, in case kalau ada sebarang pembatalan di saat terakhir. So pergi ke jadual kuliah. Oh, okey. Dah masuk untuk SEM 1. Kita buka dulu untuk Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Okey. Sekarang ni tengah aktif untuk semester 3, semester pendek. Yang jadual semester 1, 14-15, kita akan muat turun dalam laman web seminggu sebelum kuliah bermula. Maknanya seminggu sebelum kuliah bermula, minggu depan dah boleh rujuk lah. Kan? Ya? Kita ambil contoh ni dulu. Inilah contoh jadual dia. Setiap program dia ada jadualnya tersendiri. Ya. Dan dia ada nyatakan tarikh-tarikh dia, apa kursus-kursus yang ditawarkan. Besar sikit. Okey. Apa kursus-kursus yang ditawarkan? Ya. Kod apa? Di mana lokasi dia? Ya. Kalau boleh daftar kursus tu kena daftarlah ikut pusat masing-masing. Kalau BBA tu di Kuala Lumpur, daftarlah kursus yang ditawarkan di Kuala Lumpur. Kalau BBA tu di kampus Bangi, daftarlah di kampus Bangi. Jangan pandai-pandai daftar yang KL punya, tapi nak datang kat Bangi. Dia kena ikut jadual dia. Ya. Okey, terus turun ke bawah. Okey. Nah, itulah tarikh. Lokasi di mana, kuliah di mana, dekat mana. Dia akan nyatakan. Ini bagi mereka yang kuliah malam lah. Ya. Okey, itu contohnya. Balik nanti minggu depan tengok balik jadual kuliah masing-masing. Cuba tengok PBJJ punya ada tak? Tengok PBJJ ada tak contoh? PBJJ, okey. Tengok jadual kuliah. Tengok satu contoh. Yang semester 5 tu boleh. Ni kan panggil ni. Ini PBJJ dia warna-warni. Sebab dia tak boleh tulis kosong, dia kena ada pakai warna. Sebab dia banyak pusat kuliah. Program dia pun berbeza. Syariah warna merah, Al-Quran hijau, dakwah warna lain. Ya. So maknanya setiap aturan yang kita aturkan, kalau PBJJ dia punya pertemuannya 4 kali pertemuan saja. Bagi setiap kursus. 1 kali pertemuan 4 jam. 4 kali 4 16 jam pertemuan saja. 16 jam pertemuan itulah semua dipulun habis. Maknanya 4 jam tu bab 1 hingga bab 5 contohnya. Pertemuan yang kedua bab 5 hingga 5-10. Pertemuan ketiga seterusnya. Dia rangkumkan semua. Nama pun PBJJ. So tu benda-benda tu berkenaan. Ya. So dia ada tempoh-tempoh, ada jadual yang telah ditetapkan, ada kursus-kursus dia, sila patuhilah. Ya. Alright.
Okey, seterusnya. Mas, ni kalau bagi kat mic ni saya suka je ni. Sampai esok pun tak habis kan. Okey, next. Saya ingin bagi penekanan berkenaan SMPE lah. Okey. SMPE, anda bila masuk SMPE dia akan keluar ini. Ya. Anda pun dah dapat kan? Ya. Kita apa yang perlu masukkan nombor matrik UKM tu, masukkan nombor matrik anda. Tadi saya ada pinjam GA 02247. Saya tanya dia, minta kebenaran je lah. Okey, kata laluan ni adalah kata laluan kad pengenalan masing-masing. Ya. Dia akan masukkan contoh. Tapi kita tak daftar ya. Nah, yang GA ni nanti siapa? Siti Asmah ni kena buat sendiri balik lah. Ni contoh nak tunjuk. Nanti sekarang login tak boleh. So maknanya bila login dia akan keluar satu paparan untuk anda tukar kata laluan. Masa itulah password masing-masing lah. Tak kira lah password apa pun, janji ingat password tu sepanjang pengajian. Apa yang ditukar tu kena ingat. Kalau tak ingat, kalau datang pada kami kenakan charge. RM5 je. Okey, tapi ni memudahkan. Ya, sebab dulu kita bagi NPP. Ya, bila kita bagi NPP sama juga, tapi sekarang ni kita gunakan kaedah macam ni untuk memudahkan pelajar boleh masuk password masing-masing. Okey, tak apa. Ini kita lupakan. Kita teruskan kepada maknanya apabila SMPE tu. Ya. SMPE ni apabila anda akan masuk paparan, kalau tengok dalam web di hadapan tu, ni contoh je lah, penukaran. Ya. Dia akan keluar kata laluan lama, masuk balik IC tu, kata laluan baru tuan-tuan dan puan, lepas tu pengesahan, lepas tu kemas kini, dan dia akan hantar ke email yang mana tuan-puan daftarkan. Ya, yang isi masa online tu. Ya. Okey. Alright. So maknanya benda ni, tujuan kita ada password ni digunakan untuk sistem maklumat pelajar eksekutif. Ya, kalau tengok laman web utama tadi, anda akan tengok di sebelah kiri, ya. Masuk laman web balik. Itulah aplikasi online yang akan tuan-tuan dan puan gunakan sepanjang pengajian. Dia ada SMPE, ya. Contoh SMPE inilah merupakan medium saluran untuk tuan-tuan dan puan membuat pendaftaran khusus. Di situlah adanya biodata tuan-tuan dan puan. Di situlah juga nak tahu pasal maklumat orang kata keputusan peperiksaan masing-masing ada di dalam tu. Ya. Nak print jadual kad masuk dan jadual peperiksaan pun di situ. Ya. Dan sehinggalah nanti apa-apa perkara yang melibatkan akademik di sini. Yang ni tak tahulah tuannya ada kat sini ke tak ni. Bukan ya, saya harap bukannya orang yang berkenaan lah. Ya. Dia ada muat naik gambar, biodata pelajar, pendaftaran, peperiksaan, jadual peperiksaan. Kita pergi pendaftaran. Just saya tunjuk sepintas lalu je. Apa yang perlu tuan-tuan dan puan buat selepas ini. Kalau ikut tarikh-tarikh penting tadi, pendaftaran apa tu tambah gugur khusus, masa minggu tambah gugur khusus tu lah, masa itulah tuan-tuan dan puan perlu mendaftar khusus yang ada pada borang tu secara atas talian. Ya. Okey, pendaftaran khusus awal tak perlu dulu, pergi ke pendaftaran khusus tambah gugur khusus tu, daftar tambah gugur khusus tu. Ya. Maknanya dia akan keluar dulu paparan, betul tak biodata ni, betul tak nombor telefon, betul tak nombor matrik, email tu, maklumat penjaga, semua kena kemas kini. Don mana pun kena kemas kini. Selagi tak kemas kini benda ni, dia tak akan masuk ke sistem paparan untuk daftar khusus. Ya. Okey. Dan selepas itu klik daftar khusus, ya. Contohnya dia akan keluar khusus-khusus apa sepanjang pengajian berkenaan. Dia akan banyak. Janganlah semua daftar. Wish, daftarlah khusus yang patut, yang betulnya.
apa yang ada tertulis mengikut jadual ataupun mengikut borang. Nah, okey. Dah daftar, dia akan cetak, simpan dan benda tu akan secara automatik dalam sistem kami. Itulah kursus yang tuan-tuan dan puan daftarkan. Okey. Tarik diri kursus pun menggunakan SMPE. Permohonan masuk peperiksaan dan pengesahan pun dalam SMPE ini juga. Ya. Semakkan rekod kursus, pendaftaran kursus pun dalam ni juga. Okey. So next, tengok peperiksaan tu. Dia ada keputusan peperiksaan, dia ada laporan akademik, rayuan keputusan dan juga permohonan peperiksaan gantian. Semua melalui sistem ni. Ya. Nanti kalau saya cerita pun bukan masuk pun kan. Saya nampak muka-muka masing-masing dah. Apa ni ya? Kan? Tak apa, pelan-pelan belajar, godek-godek dulu, tengok macam mana. Tengok dia akan keluar paparan macam tu. Cetak, simpan. Ya. Okey. So, nanti kan saya ambil masuk orang lain ni. Okey, next. Okay, saya cerita sepintas lalu. SMPE inilah merupakan mekanisme untuk saudara, tuan-tuan dan puan laksanakan apa yang saya nyatakan tadi. Okey. Sepanjang pengajian ini juga, tuan-tuan dan puan akan tengok iFolio. Ya, dalam aplikasi online tadi, dekat laman web, dia ada iFolio. iFolio ini digunakan oleh di mekanisme perhubungan antara pelajar dan pensyarah. Ya, maknanya pelajar pensyarah akan memasukkan performa khusus, ya, dan juga nota yang berkaitan, ataupun dia nak bagi kuis ke, dia nak buat forum ke, apa-apa mekanisme lain, semua melalui sistem iFolio. Sebab tu kena familiar kan ni, ya. Ustaz-ustaz pun kena familiar. Kita tengok, saya yakin ustaz-ustaz ni zaman IT dia tak ada masalah. Nah, so dia tengok apa dia punya ni. Dia ada tu daftar kursus tu, kursus-kursus tu dia tengok. Ya, contohnya TU6214. Siapa semua ni? Ya. Benda-benda ni lah yang akan pensyarah muat naik dalam iFolio. Okay. Kena pastikan, ya. Kalau pensyarah memaklumkan apa-apa nota, sila rujuk ni. Apa-apa yang berkaitan tentang ni, sila laksanakan. Assignment, kalau dia nak serahkan, inilah mekanisme dia. Okey. Mudah kan pembelajaran sekarang ni. Selain bertemu bersemuka, ya, bertentang mata dengan pensyarah, ya. Ini juga kaedah-kaedah yang kita gunakan lah secara blended learning, ya. PBJJ memang perlu benda ni, ya. Okey. Next. Saya sentuh sikit-sikit je, touch and go je. Nanti saya nak pergi detail lagi ni, penting kan. Baik. SPPKE. Kita dalam web tu juga ada SPPKE, iaitu Sistem Penilaian Pengajaran Khusus Eksekutif. Maknanya anda kena buat penilaian terhadap kursus atau pensyarah berkenaan sepanjang semester berkenaan lah, ya, sebelum membuat pendaftaran kursus awal. Ya, maknanya sekarang ni tak ada perlu buat penilaian. Lepas exam esok, sebelum nak buat daftar kursus awal tu, kena buat penilaian terdahulu. Kalau tak buat penilaian, tak boleh nak daftar kursus. Ya, berikanlah penilaian yang sewajarnya. Ya, SPPKE, unable to access. Dia pun nak suruh saya stop. Okey. Baik. Ya, itu amat penting sekali. Saya pun bekerja ni, kesian ada penyelaras program dah tunggu. Kita ada satu lagi sistem kewangan. Ya, sistem kewangan di dalam aplikasi itu juga kita ada nyatakan di situ sistem kewangan PKP lah. Maknanya di situ tuan-tuan dan puan boleh semak pembayaran lah. Berapa dah bayar, berapa yang tertunggak, ya. So ni je lah nak tahu kan. So kalau betul ada masalah, boleh rujuk balik dengan bahagian kewangan. Kata saya dah bayar tapi dalam sistem kata belum lagi, boleh rujuk balik supaya boleh diselaraskan, ya. Dan saya yakin ada di kalangan tuan-tuan dan puan dah buat pendaftaran, menerima pengesahan sebagai seorang pelajar, dah terima kad matrik. Ya.
Tengok pakai kad matrik. Ada lagi tak pakai ke? Ada simpan ke? Saya tengok semua dah pakai kad matrik. Apabila berada di UKM ni, kena pakailah kad matrik, ya, supaya kita kenal lah, mengenali antara satu sama lain. Ya. Saya pun akan pakai kad matrik, tapi kalau saya pakai baju ni saya tak pakailah sebab ada nama, kan. Kalau pakai baju biasa saya akan pakai kad saya lah, kad pekerja saya. Okey. So maknanya bagi mereka yang tidak membuat, belum lagi membuat ni, kena pergi ke sistem kad kampus ni lah. Semula upload balik gambar, ya, dan nanti dalam sistem ni dia akan paparkan bila kad matrik tu siap dan boleh diambil di Pusat Kembangan Pendidikan Bangunan Wawasan. Okey? Okey? Yang lain-lain dah siap, tak ada masalah. Okey? Yang baru saja, yang ataupun belum lagi membuat pengesahan atas talian tu untuk kad matrik. Baik. Dan akhir sekali, kita nak berikan penekanan lah, siapa orang-orang, rakan-rakan sekerja saya yang ada di Pusat Kembangan Pendidikan. Di Pusat Kembangan Pendidikan kami hanya ada 32 orang saja pekerja. Ya, 32 tu dah termasuk lah pengarah, timbalan pengarah semuanya. Okey, 32 sahaja. Di mana 32 orang inilah yang akan tengok semua program prasiswazah, program siswazah daripada 13 buah fakulti. Bayangkan, ya. Maknanya kalau nak berurusan dengan kami, sila nyatakan nombor matrik lah supaya kami boleh mengenali anda ni prasiswazah ke siswazah. Kalau prasiswazah, PBJJ, GB. Kalau yang selain pada tu, GA. Kalau pasca siswazah, siswazah, GP. Nah, itu untuk membezakan. So maknanya kita nak berurusan, kita nak kenal tu, dan nak tahu program. Kadang-kadang ada pelajar, saya tak boleh nak ni. Kami tak tahu program apa. Macam mana kami nak tengok? So boleh nyatakan nombor matrik anda. Kalau segala urusan, sila nyatakan nombor matrik, program apa. So kami boleh tahu dan boleh memberi bantuan dan memberi jawapan yang sepatutnya. Okay. So saya perkenalkan pengarah saya, Profesor Dr. Nur Hamidi Muhammad. Dia tidak berada di sini sekarang ni, dia berada di Korea. InsyaAllah minggu depan dia akan balik. Tadi Dr. Zainal, Ketua Jaminan Kualiti, gambar saya yang gelap tu saya tu. Pasal gelap lah. Patutnya saya nak minta terang, tak apa. Dia lelaki di sepanjang takbir lah kan. Okey, saya dan Puan Rozita Rani, dia Ketua Bahagian Kewangan. Ya, Encik Khairul Izzuan, Ketua Jabatan Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan. Puan Nur Sizilawati, Ketua Pengurusan Badan Pengurusan Akademik. Ya, Puan Mazuna, Unit Peperiksaan. Puan Asnida. Stop. Puan Asnida ni, dia merupakan pegawai yang menguruskan program-program bagi fakulti-fakulti tertentu, iaitu Fakulti Pengajian Islam. Dia uruskan program fakulti-fakulti pengajian Islam. Dia uruskan program fakulti dari undang-undang. Dia juga uruskan program Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dan dia juga uruskan program-program daripada Fakulti Pendidikan. Rujuklah pada Puan Asnida. Kami semua dah ramai dah puan. Tak ada yang cik lagi. Ada pun cik bahagian kewangan. Yang seterusnya Puan Masarah. Puan Masarah ni program-program Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Ya. Program-program Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat, program-program Fakulti Perubatan, ya, program-program Fakulti Sains dan Teknologi, program-program Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Dan sebab tu dengannya nanti tengok ada dinyatakan di situ. Dan kita ada Cik Muhammad Aizat bahagian pentadbiran, Puan Hafizah bahagian IT, yang di atas saya sekarang ni tengah godek benda ni, Puan Rosida, ya. Pengurusi pengacara remaja di Puan Nik, Cik Nik. Ni Cik, ni dia Cik. Okey. Seterusnya, ini dari segi pengurusan lah, ya, dan kita ada bahagian-bahagian lah, ya, staf masing-masing. Boleh masuk, boleh tengok. Saya rasa tak ada masalah. Kita ada nyatakan fungsi dia, apa program yang dia handle, so boleh layarilah, ya. Balik ni tengok, duduk, tatap apa buat perancangan untuk akan hadapi selepas raya haji ni nantilah, ya. Baik, ada
perkara yang tidak jelas di sini sebelum saya akhiri. Ya. Di arena inilah kita mulanya bertemu mata, ya. Dan di arena ini jugalah kita akan bertemu untuk anda duduk naik ke pentas menerima ijazah masing-masing. InsyaAllah saya doakan yang terbaik. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan dan selamat maju jaya. Selamat menumpuhi pengajian dan selamat Hari Raya Aidiladha yang bakal muncul tiba nanti. Selamat menyambut Deepavali. Selamat menyambut banyak hari hijrah. Semua kita rangkumkan sekali, ya. Dan saya yakin kehadiran tuan-tuan dan puan ini atas satu semangat untuk meneruskan pengajian, dan saya doakan yang terbaik untuk semua. Dan kami di Universiti Kebangsaan Malaysia mohon maaf jika ada salah dan silap sepanjang pengendalian majlis ini, sepanjang urusan pendaftaran dan sebagainya. Jika ada salah silap harap diampunkan. Baik, itu saja. Dan jika ada maklumat lanjut boleh bertanya pada kami. Jangan risau, kami waktu pejabat memang buka macam biasa 8 hingga 5 petang, ya. Dan hujung minggu memang kami buka, ya. 10 hingga 3 petang, ya. Setiap Sabtu dan Ahad kecuali cuti umum yang kita telah rencanakan, ya. Semua pengumuman ni kita ada menyatakan bila kami tutup kaunter. Tapi selain pada itu memang kaunter kami dibukalah untuk urusan yang berkaitan akademik ataupun urusan pembayaran. Kalau pembayaran hanya yang cash hanya pada hari bekerja saja. Hujung minggu kad debit, kad kredit. Kita tak terima cash, ya. Dan urusan penyerahan buku dan sebagainya pada hujung minggu dan sebagainya. Okey. So sila tatapi bingkisan yang ada dalam laman web kami, dan insya-Allah selepas ini bagi pelajar-pelajar prasiswazah nanti akan mengambil bahan bacaan lah, ya, untuk prasiswazah saja. Yang siswazah dia tak ada bahan bacaan sebab dia dah expert. Sebab kursus dia tak banyak. So dia banyak pakai kertas je. Banyak pakai orang kata case ya, contohnya. Okey. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan balik semula kepada pengacara majlis. Saya mohon maaf atas keterlanjuran masa ni. So, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.